Saya Alistan Gilaan Antoni memegang nombor metrik di 2019-108-9349. Baik, saya akan menerangkan tentang konsep pendidikan berbagai budaya. Tanpa membuang masa lagi, saya akan meneruskan dengan konsep pendidikan berbagai budaya. Baik, menurut Saha 1997, pendidikan berbagai budaya merupakan proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih daripada satu budaya yang ditunjukkan melalui bahasa, etnik atau ciri-ciri ras. Pendidikan berbagai budaya ini boleh berlaku dalam pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan berbagai budaya bertujuan untuk melahirkan kesedaran, toleransi, pemahaman atau pengetahuan yang mengambil kira perbezaan dan persamaan antara budaya. Pandangan dunia, konsep, nilai, keyakinan dan sikap yang berkaitan dengan persamaan dan perbezaan budaya turut dititik beratkan dalam pendidikan berbagai budaya. Pendidikan berbagai budaya turut diartikan sebagai satu sistem pendidikan yang menekankan bahawa setiap pelajar berhak mendapat peluang pendidikan yang sama dan adil. Pendidikan yang sama tanpa mengira jantina, kelas sosial, etnik, kaum, budaya, bahasa pertuturan dan agama. Menurut Bain 1989 pula, pendidikan berbagai budaya dapat dilihat dari tiga aspek, iaitu konsep, gerakan dan proses. Dari aspek konsep, pendidikan berbagai budaya merupakan idea yang membuktikan semua pelajar mempunyai hak yang sama untuk belajar di dalam kelas tanpa membezakan mereka dari segi jantina, kelas sosial, etnik dan warna kulit. Dari aspek gerakan pula, pendidikan berbagai budaya didefinisikan sebagai usaha untuk mengubah institusi-institusi pendidikan sehingga pelajar daripada semua kaum, kelas sosial dan jantina memiliki peluang yang sama untuk belajar. Manakala dari aspek proses pula, pendidikan berbagai budaya merupakan satu proses untuk mencapai tujuan agar kesaksamaan pendidikan dapat dicapai oleh semua pelajar. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan kepentingan pendidikan berbagai budaya dalam sisi pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Di sini saya akan menyenaraikan 4 kepentingan pendidikan berbagai budaya dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Yang pertama iaitu membantu guru mewujudkan integrasi isi kandungan. Yang kedua pula, menjadi sumber utama dalam proses pembinaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga iaitu mengurangkan prejudis. Dan yang keempat, dapat mewujudkan pedagogi saksama. Kepentingan pendidikan berbagai budaya dalam sisi pengajaran dan pembelajaran yang pertama iaitu membantu guru mewujudkan integrasi isi kandungan. Melalui pendidikan berbagai budaya, guru boleh memberikan contoh dan isi pelajaran yang diambil daripada berbagai budaya. Kaedah ini sesuai diterapkan dalam pengajaran di bilik darjah, terutama dalam menerangkan konsep, prinsip dan kesimpulan dalam sesuatu disiplin ilmu. Penerapan ini bukan sahaja dalam disiplin ilmu sains sosial dan bahasa, malah dalam semua mata pelajaran lain, termasuklah sains dan matematik. Kepentingan pendidikan berbagai budaya dalam sisi pengajaran dan pembelajaran yang kedua pula, itu menjadi sumber utama dalam proses pembinaan ilmu pengetahuan. Hal ini merujuk kepada proses meningkatkan kemahiran pelajar dalam memahami, meneliti dan menentukan pengaruh budaya dalam sesuatu disiplin ilmu. Pengaruh-pengaruh yang dimaksudkan adalah ciri-ciri kerangka pemikiran, perspektif, prasangka dan elemen perkauman yang wujud dalam setiap bidang ilmu, sama ada bidang sains sosial ataupun sains tulen. Melalui pendidikan berbagai budaya, pelajar boleh mengenal pasti dan membincangkan permasalahan budaya yang ada kaitan dengan mata pelajaran yang dipelajari semasa mengikuti proses PNP. Kepentingan pendidikan berbagai budaya dalam sisi pengajaran dan pembelajaran yang ketiga ialah mengurangkan prejudis. Setiap kuliah dan aktiviti yang dijalankan oleh guru mampu membentuk sikap positif dalam kalangan pelajar, terutama berkaitan dengan perbezaan kaum dan amalan budaya. Dengan adanya pendidikan berbagai budaya, guru boleh menyemai sikap lebih terbuka dalam pelajar, terutamanya untuk berinteraksi dengan kumpulan etnik dan budaya lain yang terdapat di sekolah, dengan memaparkan amalan positif dalam kalangan masyarakat majmuk atau multicultural menggunakan bahan dan alat pengajaran. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti ini hendaklah secara berterusan dan kreatif agar tercapai objektif pendidikan berbagai budaya tersebut. Kepentingan pendidikan berbagai budaya dalam sisi pengajaran dan pembelajaran yang keempat iaitu dapat mewujudkan pedagogi saksama. Melalui pendidikan berbagai budaya, kaedah dan gaya pengajaran, kurikulum dan ko-kurikulum di sekolah dapat diselaras dengan isu dan keperluan masyarakat majmuk di Malaysia. Pedagogi pendidikan berbagai budaya menekankan peningkatan pencapaian akademik dan sasiah pelajar secara menyeluruh tanpa mengira kaum, budaya, jantina dan kelas sosial. Sebab itu, sudah pasti pendidikan berbagai budaya ini dapat mewujudkan satu pedagogi saksama yang menyeluruh dan merangkumi semua kaum tanpa mengira budaya pelajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Siti Nurfaiza binti Faizal bernombor metrik di 2019-1089353. Baiklah, untuk bahagian saya akan menerangkan dan membentangkan tentang kepentingan pendidikan berpelbagai budaya dalam kursus ataupun topik pengajaran saya. Topik pengajaran yang kami pilih, iaitu topik pengajaran yang dipilih adalah berkenaan dengan unit 9, iaitu perpaduan masyarakat asas kemakmuran negara.
Perpaduan ialah penyatuan masyarakat dalam membentuk satu identiti nasional dan nilai bersama. Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan bahasa perlu mengekalkan perpaduan bagi mewujudkan sebuah negara yang makmur. Baiklah, kepentingan pendidikan pelbagai budaya dalam unit ini dapat dibahagikan pada 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Bagi kepentingan pendidikan pelbagai budaya dalam unit ini dari segi politik adalah dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri seseorang, di mana patriotisme juga yang kita fahami adalah sebagai satu fahaman atau pegangan kepercayaan yang menggabungkan individu, kelompok dan wilayah di mana kelompok tersebut menghuni. Ianya juga sering dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terhadap negaranya sendiri. Semangat patriotisme ini lahir daripada kekuatan identiti nasional masyarakat, iaitu dari rakyat Malaysia sendiri. Sebagai contoh, kita dapat lihat melibatkan diri dalam sambutan kemerdekaan, mengibarkan jalur gemilang dan aktiviti kemasyarakatan. Ia juga dapat menanam sikap berkasih sayang dalam diri supaya perhatian terhadap orang lain untuk hidup bermasyarakat. Pendidikan pelbagai budaya ini telah mendidik diri supaya menghormati pemimpin serta menghargai pengorbanan nenek moyang yang memperjuangkan kemerdekaan untuk membina hidup pelbagai kaum di Malaysia. Oleh itu, jelaslah bahawa topik ini boleh dikaitkan dengan pendidikan pelbagai budaya dapat memupukkan semangat patriotisme, iaitu hidup bersatu padu sangat diutamakan bagi menjamin hidup bahagia. Seterusnya, dalam aspek ekonomi pula adalah pendidikan pelbagai budaya ini amat penting dalam topik perpaduan supaya dapat membentuk kerjasama global, di mana kerjasama global ini adalah global merupakan satu proses kehidupan yang sebeluas dan infinity, merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik, sosial dan ekonomi yang dapat dirasai oleh semua umat manusia di dunia. Jadi pendidikan pelbagai budaya ini telah memupuk diri kita untuk sentiasa bekerjasama menjaga nama baik negara. Sebagai contoh, menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara luar. Negara yang harmoni akan lebih dipercayai dan mudah untuk meyakinkan pelabur asing datang melabur ke negara kita. Secara tidak langsung, pendapatan ekonomi negara juga akan meningkat. Jelaslah bahawa pendidikan pelbagai budaya ini amat penting bagi memberi galakan kepada negara untuk bergerak sentiasa bersama-sama demi mencapai kemajuan negara secara bersama. Seterusnya, kepentingan pelbagai budaya dalam aspek sosial pula dapat kita lihat bahawa ia mendidik kita untuk menerima kepelbagaian budaya dalam hidup bermasyarakat, di mana hidup bermasyarakat mestilah sentiasa bertoleransi antara satu sama lain, di mana sikap keterbukaan untuk kita terima masyarakat berbilang kaum, di mana pelbagai budaya dapat memeriahkan dan menzahirkan rasa seronok untuk hidup sebagai masyarakat berbilang kaum. Sebagai contoh, kita menjayakan program-program kebudayaan ataupun melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh Jabatan Perpaduan Negara menyambut perayaan semua kaum dan aktiviti kemasyarakatan. Jadi jelaslah bahawa di sini pendidikan pelbagai budaya ini telah mendidik kita supaya lebih bersikap keterbukaan dalam semua budaya yang ada seperti yang ditetapkan oleh pemimpin kita yang adil, dan juga sikap keterbukaan ini dapat menjamin keamanan dan keharmonian hidup masyarakat majmuk. Seterusnya, dalam aspek sosial juga kita dapat melihat bahawa ia mendorong kita untuk hidup dalam suasana harmoni. Tidak kira individu masyarakat atau kelompok yang paling kecil hinggalah yang paling besar sekali, hidup secara harmoni adalah sebagai satu matlamat hidup, di mana rakyat mestilah menginginkan hidup yang aman dan tenteram daripada sebarang permasalahan seperti pemusuhan, peperangan dan perbuatan yang boleh menggugat keselamatan negara. Jadi jelaslah bahawa pendidikan pelbagai budaya ini mengajar kita untuk menghormati hak orang lain untuk hidup dalam suasana tenteram dan selamat, di mana semua agama tidak pernah melarang kita untuk mendapatkan hak mengamalkan budaya masing-masing yang boleh kita terokai supaya kita dapat belajar sesama untuk mengukuhkan hubungan bermasyarakat, dan suasana yang harmoni dapat menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan tenang. Kesimpulannya, perpaduan patut menjadi amalan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, di mana rakyat Malaysia itu sendiri hendaklah bersatu hati dalam mewujudkan keharmonian. Dengan adanya perpaduan, rakyat akan hidup dalam suasana gembira dan saling bertolak ansur antara satu sama lain. Oleh itu, individu bertanggungjawab untuk memainkan peranan masing-masing dalam mengekalkan kemakmuran negara. Jadi dalam topik kit media yang kami bahan bantu mengajar yang kami gunakan ini sangat menarik dan dapat mencapai standard pembelajaran. Sekian, terima kasih.
Halangan yang dihadapi oleh guru dalam mempraktikkan pendidikan pelbagai budaya. Yang pertama, kepelbagaian bahasa dalam bilik darjah. Kepelbagaian ini memberikan kekeliruan kepada pelajar dalam proses pendidikan, di mana kebanyakan mereka berasal dari kaum yang berbeza, daerah yang berbeza dan negara yang berbeza, menjadikan mereka kurang memahami antara satu sama lain. Dan perkara ini berlaku apabila guru ingin menerangkan tetapi mereka tidak faham sama sekali, yang menjadikan kesukaran untuk mereka melakukan tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, di Malaysia tidak semua pelajar menggunakan bahasa Melayu di rumah, namun mereka lebih gemar menggunakan bahasa ibunda mereka seperti bahasa Mandarin, Tamil, Cina dan India dan sebagainya. Faktor yang kedua ialah faktor sosio budaya. Sosio budaya terbahagi pada tiga, iaitu etnik, budaya dan agama, di mana perbezaan ini menjadi impak besar dengan cara mereka dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mempunyai kepercayaan tertentu terhadap etnik lain pada usia muda, yang menjadikan kepercayaan mereka sedikit sebanyak berbeza apabila mereka berada dalam satu ruang mempunyai pelbagai budaya. Tetapi kepercayaan dan perbezaan etnik ini menjadikan mereka suka memahami, mempercayai dan berbeza pendapat dengan guru semasa proses pembelajaran, sekaligus menjadikan hubungan antara guru dengan pelajar tidak terbentuk serta mereka tidak dapat memberi kerjasama dengan guru. Halangan yang dihadapi oleh guru yang ketiga ialah sistem sekolah yang kurang menggalakkan pengamalan kepelbagaian budaya. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia terdapat beberapa kategori sekolah, iaitu sekolah kebahasaan yang menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah jenis kebahasaan menggunakan bahasa Cina atau Tamil atau sebagainya sebagai bahasa pengantar. Jika kita lihat di sekolah jenis kebahasaan, mereka menggunakan bahasa Cina atau Tamil sebagai bahasa pengantar, di mana mereka menggunakan hampir dalam semua aktiviti persekolahan menggunakan bahasa ibunda mereka seperti perhimpunan, di acara sukan, mesyuarat dan sebagainya. Yang keempat ialah penerimaan gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran yang berbeza melihatkan kebolehan pelajar tersebut sama ada memahami atau tidak cara penyampaian yang diajarkan. Setiap individu mempunyai penerimaan pembelajaran yang berbeza dengan latar belakang pelbagai budaya yang berbeza. Sudah tentu ada yang boleh menerima ataupun sukar untuk menerima gaya atau teknik yang diajar oleh guru tersebut. Mungkin gaya penyampaian guru tersebut kurang sesuai untuk sesetengah budaya untuk dipraktikkan, dan ada juga pelajar yang terpengaruh dengan maklumat dalam internet atau media massa yang menjadikan maklumat mereka berbeza dengan apa yang disampaikan oleh guru. Hai dan salam sejahtera. Saya, Oliver Lim, akan membentangkan cadangan bahan bantu mengajar yang kreatif dan inovasi untuk menyelesaikan masalah. Bahan bantu mengajar yang kami gunakan dalam kajian kami ialah Sign Language Multicultural Kit Media, di mana bahan bantu mengajar ini menggunakan bahasa isyarat seperti ilustrasi, video, dan gambar. Penggunaan video dan gambar sebenarnya amat mudah dan menarik perhatian pelajar untuk fokus ke hadapan kelas. Mereka juga tidak perlu menyalin nota yang panjang dan menyeronokkan kepada mereka. Yang kedua ialah menyediakan kuis dan aktiviti menggunakan bahasa isyarat seperti gambar dan juga video, di mana mereka akan mempelajari segala sesuatu seperti nilai moral dan juga nilai-nilai murni dalam membentuk akhlak mereka. Yang ketiga, memfokuskan terhadap murid berkeperluan khas seperti autism, masalah pendengaran dan penglihatan dan sebagainya. Hal ini sebenarnya akan mendorong mereka akan mempengaruhi murid berkeperluan khas untuk terus fokus ke hadapan kelas dan tanpa menyebabkan mereka terabai dalam dunia pendidikan. Yang keempat ialah menarik minat dan perhatian pelajar untuk fokus ke hadapan di kelas. Disebabkan teknik bahan bantu mengajar ini sebenarnya amat mudah dan juga amat kreatif dalam menarik minat perhatian untuk fokus ke hadapan kelas. Penerangan ringkas kepentingan inovasi ini, yang pertama ialah hak dan keperluan murid berkeperluan khas tidak terabai. Yang kedua, mudah difahami dan tidak merumitkan, serta dapat memupuk nilai-nilai moral dalam diri pelajar. Penerangan secara ringkas mengenai faedah pelaksanaan inovasi bahan bantu mengajar ini. Yang pertama ialah guru dapat mengaplikasikan kepada semua jenis pelajar tanpa mengira latar belakang, keistimewaan, keperluan, agama, bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, pelajar akan lebih kreatif dan berpikir dengan lebih baik disebabkan bahan bantu mengajar ini menggunakan unsur-unsur teknologi dan juga bahan editan. Yang ketiga, murid berkeperluan khas tidak ketinggalan dalam topik pembelajaran. Mereka akan mudah memahami apa yang coba diajarkan kepada guru dan tanpa perlu menyalin nota-nota yang panjang. Kesimpulannya, pendidikan amat penting dalam memastikan Malaysia sentiasa membangun dan terus bersaing tanpa mengabaikan keperluan dan kepentingan hak-hak golongan murid yang serba kekurangan. Yang kedua, pendidikan harus bersifat secara menyeluruh dan tidak terhadap sesuatu komuniti saja, di mana pendidikan harus secara menyeluruh dan membangun secara bersama tanpa mengira latar belakang dan juga komuniti sesuatu pelajar itu. Yang terakhir sekali, jelaslah bahwa pendidikan pelbagai budaya akan mendorong kepada penyatuan dan menyumbang kepada pembangunan negara. Disebabkan pendidikan pelbagai budaya memfokuskan terhadap nilai-nilai moral dan membentuk setiap individu. Sekian dan terima kasih.